Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rakan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, puji dan puja kita panjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajmain. Selamat datang ke IKIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebar kebaikan. Sahabat rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, IKIM pada malam ini dah masuk episod yang ke-366. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang saya ucapkan kepada semua yang baru bersama-sama kita. Apa khabar semua? Selamat malam. Selamat menyambut merdeka. Masih lagi ada bahang merdeka. Tambahan Sutra Mistini Shah. Daripada FB, Najibah Halimah, Wan Rahaiza, Cikgu Shan Hawa, Cikgu Umu, Wan Rahaiza, Azida Fatimah, Cik Asma Abdul Manaf, Abdul Manan, Wan Rahaiza, Maimuna, Wan Nur Qalbi, Kak Wan Arina, Wan Hasanah, Nurma Syarif Radin, Laila Khalib, Kamarianawi, Saliza Norali, Safiah Lia, Intan Sumaya, Zaniza Husin, macam baru sama kita, Zulfi Halimatun, Kak Wan, Zalina Ahmad, Nur Rizah, Siti Rabiah, Halimah Amin, Nur Haji. Dan ramai lagi bersama kita pada malam ini. Selamat datang ke IKIM. Saya doakan semoga tuan-tuan dan perempuan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat samping keluarga tersayang. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan. Baik, sebelum kita teruskan ke info tajuk, jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita semua. Sebarkan kebaikan, mudah-mudahan lebih ramai yang mendapatkan manfaat daripada video ini, insya-Allah. Baik, mari kita lihat info tajuk kita pada malam ini berkaitan macam mana tak ada ni? Berkaitan dengan hafazan Al-Quran. Okey. Berkaitan dengan hafazan Al-Quran. Semua kita, saya pasti mengimpikan untuk dapat menghafal ayat suci Al-Quran Al-Karim. Tetapi bagaimana dan apakah kita tahu apakah menghafal itu mudah ataupun senang atau bagaimana? Okey. Dan apakah keperluan untuk kita menghafal Al-Quran? Apakah kelebihan? Apakah rukun-rukun untuk menghafal Al-Quran? Apakah perkara-perkara yang akan membantu kita di akhirat kelak bagi orang yang menghafal Al-Quran? Dan bagaimana perkara yang mudah untuk kita menghafal Al-Quran? Dalam topik ini, tajuk baharu ini, tajuk besar ini, okey, tentang hafazan Al-Quran, okey, hifzul Quran Al-Karim. Dalam topik ini kita akan lihat tentang takrif Al-Quran, takrif hafaz Al-Quran, keperluan menghafal, rukun-rukun amalan menghafal, perkara-perkara yang membantu dalam menghafal Al-Quran. Sebenarnya ada banyak, okey, dalam topik menghafal Al-Quran, tapi kita sharing secara ringkas untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan mendapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan. Baiklah, kita terus untuk lihat tentang hafazan Al-Quran. Apa itu hafazan Al-Quran? Definisi. Kita tahu dulu, okey, apa yang dimaksudkan dengan hafazan Al-Quran. Ini kita belajar perkara mudah ya, tuan-tuan dan perempuan pun tahu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, hafal Al-Quran kan. Tapi kita bacakan apa yang dikongsikan oleh penulis. Ia adalah amalan memasukkan nas Al-Quran dengan salah satu riwayat yang dibaca, iaitu seperti riwayat Hafs atau Warsh, riwayat Qalun, macam-macam dengan qiraat lah, ke memori ingatan yang dalam. Memori ingatan yang dalam. Maksudnya kita nak masukkan Al-Quran, nak install Al-Quran masuk dalam kita punya storage memori, memori ingatan kita. Okey. Itu yang poin pertama.
manusia ada 2 kategori dari segi ingatan. Okey, hafazan Al-Quran ni ada 2 jenis hafazan ataupun 2 ingatan. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka dalam. Maksud jangka dalam ni senang cerita jangka yang lama, jangka yang panjang. Kita lihat ingatan jangka pendek, iaitu untuk kegunaan seharian atau sebagainya, dimasukkan maklumat kepadanya akan tetapi tidak akan kekal lama. Ada orang yang jenis mudah untuk ingat perkara-perkara yang lama. Contoh barang yang lama, usah dikenang usah dikenang. Maksudnya cerita-cerita yang lama dia masih lagi ingat. Itu adalah ingatan jangka panjang, tapi yang kita masukkan di sini adalah jangka pendek. So hari ni belajar, esok bye bye, lupa. Macam semalam kita belajar apa? Tuan-tuan dan puan ingat tak? Kalau saya tanya apa yang saya sebutkan semalam, adakah tuan-tuan dan puan masih ingat? Tak semua ingat, okey? So itu adalah jangka yang pendek. Sekejap je. Okey, tidak kekal lama. Baik. Yang kedua, memori dari segi manusia. Manusia ada dari segi ingatan manusia. Yang kedua adalah apa? Mana Anas? Tak jauh sekali. Ni dia baru datang. Okey, yang kedua ingatan dalaman ataupun ingatan jangka panjang. Apa yang dimasukkan di sini adalah dimasukkan maklumat ke dalam memori jangka pendek dengan tujuan yang penting dan berulang kali. Ingatan yang jangka pendek itu berulang kali. Ada tambah di sini apa? Dan berulang kali. Maksudnya menghafal Al-Quran ini, maksudnya poin dia di sini adalah kena banyak ulang untuk terus ingatan yang panjang. Maksudnya di situ. Dan ia kekal dengan memori manusia dalam tempoh yang lama. Apa kesimpulannya di sini? Tuan-tuan boleh pilih. Kalau nak hafal Al-Quran, nak jangka pendek ke nak jangka panjang? Kalau nak jangka panjang, baca sekali, hafal hari ni, okey, tinggal, bye-bye. Nak jangka panjang dan berulang kali. Ada ayat dalam tu adalah dan berulang kali. Dia sama je macam yang pertama tadi, tapi ada dan berulang kali. Okey? So tak apa. Untuk yang permulaan ini, kita faham dulu apa itu menghafal Al-Quran. Maksudnya masukkan memori ingatan kita, masukkan Al-Quran dalam ingatan kita. Okey, ada ingatan jangka pendek, jangka panjang. Nak ingat, kena ulang banyak kali, berulang kali. Okey? So itu dulu kita punya perbincangan pada malam ni. Simple. Okay. Esok insyaAllah kita akan pergi selepas apa yang kita bincangkan pada hari ini. Contohnya esok ada tajuk tentang keperluan hafazan Al-Quran. Okay. Kena ada apa kalau nak hafal Quran ni? Adakah semua orang boleh hafal ataupun bagaimana? Nanti esok kita lihat. Okay. Cukup dulu. Kita terus beralih ke segmen seterusnya, Telaki Al-Quran. Adakah anda semua dah bersedia, rakan-rakan, sahabat-sahabat? Okay, baik. Pada malam ni kita akan sama-sama membacakan daripada muka surat yang ke-366. Paparan tak jelas. Kenapa tak jelas? Tak jelas. Okey je jelas tadi. Tapi memang besar ni je kita punya paparan untuk nota yang kita kongsikan. Memang besar tu je. Kalau nak jelas, tengok di TV ke kan, laptop ke, tengok di PC ke, baru jelas. Okey kan? Baik, rakan-rakan, sahabat-sahabat, bersedia dengan Taranum Sika Mas Furqan. Welcome to the stream. Baik, kalau dah bersedia dengan Taranum Sika, mari sama-sama kita mulakan. Astaghfirullahaladzim. Tak ada gambar. Dah selesai dah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس. Boleh sambung kalau siapa yang mampu, tapi kita raikan rakan-rakan kita pun jadi situ. Sedia mula. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Di sini ada hukum khas untuk bacaan Hafs an Asim. Fihi panjang. Biasanya mana-mana kalimah fihi yang tuan-tuan dan puan-puan jumpa memang kita akan baca pendek. Tapi ini satu tempat sahaja dibaca dengan panjang. Okey, sebab ha sebelum dia ada huruf mad, huruf ya tidak dibacakan panjang. Contoh dalam ayat fihi huda. La raiba fihi huda. Kita tak baca dengan fihi huda, tidak. Okey, fihi huda. Tetapi di sini satu tempat saja. Banyak lagi perkataan fihi yang kita baca dengan panjang. Semua tempat kita baca dengan panjang. Khas ataupun khusus di sini saja yang kita bacakan dengan kadar 2 harakat pada hasilah ini. Baik. Cuba sekali lagi. Fihi tu kira cuba kita jelaskan dengan kadar 2 harakat. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, mula. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Baik, seterusnya. Ayat yang ke-70. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Sampai ke? Kalau tak sampai boleh je amalan salihah faulaik. Tapi lebih baik kita sambung je lah. Kalau nak berhenti amalan salihah pun boleh, cuma dia waqaf kafi. Waqaf kafi. Baik, cuba untuk sambung sampai habis. Kalau berjaya, tahniah untuk anda. Tarik nafas panjang-panjang. Sedia mula. Sekali lagi. 1, 2, mula. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Sadaqar Rasulul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah selesai sama-sama bacakan ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-366. Tahniah diucapkan kepada anda
yang bersama-sama kita membaca ayat suci Al-Quran sehingga ke penghujung ayat suci Al-Quran, bermakna kita telah selesai suratul Furqan. InsyaAllah pertemuan kita esok akan bermula dengan daripada awal surah Asy-Syu'ara. InsyaAllah dipanjangkan umur, ada rezeki, kita jumpa lagi. Kalau ada sebarang pertanyaan, tinggalkan di ruang komen. Okey, saya mengalung-alungkan kedatangan rakan-rakan sahabat-sahabat yang baru bersama-sama dengan kita tu. Kabar anda, selamat datang ke iKim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebarkebaikan. Baiklah rakan-rakan sahabat-sahabat, kalau tak ada sebarang pertanyaan, saya fikir sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Kita akan jumpa lagi pertemuan kita jam 10 malam pada esok hari seperti biasa dalam iKim Interaktif Quran sama dengan Imam Malik #sebarkebaikan. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi.